Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir ke sesi Kenali Kapten Industri Kewangan Islam. Terlebih dahulu saya just nak explain, introduce about Masraf Academy. Organisasi kami bertujuan untuk memberi latihan kepada semua peringkat, sama ada pelajar atau golongan profesional. So dalam sesi ini kami ada tetamu khas, Encik Osman Abdullah, dan moderator Dr. Haji Razli. So, Dr. Haji Razli membawa pengalaman lebih dari 25 tahun dalam perbankan dan lebih 20 tahun dalam bidang kewangan Islam. Mahir dalam aspek operasi perbankan dan kewangan. Dia selalu dijemput oleh universiti tempatan dan antarabangsa dan juga telah mengarang buku dan jurnal kewangan Islam praktikal. So siapa yang ikut dia dekat FB tu tahulah dia selalu post semua daily punya posting lah berkenaan dengan perbankan Islam, takaful semua. So tamu khas kita dan juga subject matter expert actually is Encik Osman Abdullah. Semalam dia kata dia ni ikan bilis je dalam industri ni kalau compared to other perintis. Tapi kami tak merasakan semuanya begitulah kerana sejujurnya dia memang pioneer dalam syariah compliant IT system, alhamdulillah. So over to you, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua participants yang hadir pada hari ini. Slot ini dikenali sebagai Kenali Kapten Industri Kewangan Islam. Hari ini kita amat betul pada saya lah kerana kita telah dapat mengundang salah seorang daripada perintis teknologi maklumat perbankan Islam. Bukan senang ni, IT, fintech ni, nak tahu sejarah dia, nak tahu apa-apa pun. Inilah orangnya, orang yang merintiskan teknologi maklumat dalam perbankan Islam. Haji Osman Abdullah, dia memang dah lama dalam industri ni. Okey, untuk pengetahuan para partisipan sekalian, Kenali Kapten Industri Kewangan Malaysia, Kewangan Islam ini sebenarnya dia ada objektif. Objektif utamanya ialah kepada kita ini untuk kenal individu yang di sebalik tabir, yang bertungkus lumus, yang berusaha kuat untuk mengharumkan nama kewangan Islam di Malaysia, terutama dalam bidang-bidang yang tersendirilah. Okey, kali ini kita nak menghargai seorang lagi perintis yang dalam bidang teknologi maklumat perbankan Islam. Oleh itu yang kita panggil dari sini hari ini. So, untuk semua yang hadir pada hari ini kenal ya Haji Osman Abdullah. Okey, kena tahu ni. Okey, banyak ni ilmu kat dia ni. Kalau nanti bila kita dah habis webinar ni, kontak dia, tanya dia, go ahead. Dia ni memang orang kata dia dalam jiwa dia, ada jiwa nak share the knowledge. Okey, di samping itu juga tujuannya ialah because partisipan kita ni banyak pelajar dan pensyarah. Jadi tujuan asasnya ialah untuk make sure that the gap between the industry and academic ni dikurangkan. Kita nak kalau boleh rebung-rebung para pelajar di universiti pun tidak ketinggalan dalam bidang ilmu tentang fintech, tentang teknologi maklumat. Dia punya notes, dia punya slide tu penuh dengan ilmu, penuh dengan perkara-perkara yang patutnya kita tahu. At least kita boleh tahu, kita boleh faham, kita boleh amalkan apa yang dia cakap dan lepas tu kita sebarkan kepada kawan-kawan kita yang lain. Okey, Encik Osman, Assalamualaikum Encik Osman, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Okey, memang betul saya dah letak awal-awal lagi, saya dah beritahu awal lagi kepada pihak akademi, Encik Osman mesti kena ada. Kalau dia tak ada, tak serilah majlis ilmu kewangan Islam kita. Oh, terima kasihlah banyak-banyak atas tinggi sangat tu kanda. Saya okey, pertama sekali Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih pada organizer atas jemputan. Macam saya cakap semalam lah dengan Dr. Haji Razli dengan Puan Baizura kita, sebenarnya saya rasa kecil sangat untuk berada sebaris dengan orang-orang yang dianggap kapten perintis perbankan Islam ni. Tapi setelah kanda saya Haji Razli convince saya, ada ilmu insya-Allah yang boleh saya kongsikan. Jadi saya terimalah cabaran tu. Saya kongsikanlah apa-apa pengalaman yang ada sikit ni ya. Ya, okey, terima kasih. Itulah semangat yang kita nak sangat ni, because it's very hard.
sangat-sangat susah untuk beberapa kapten-kapten dalam industri yang tera-tera pakar-pakar ni dia nak berkongsi. Okey, baik Cik Osman. Untuk bermulakan dalam perbincangan kita semalam ada jugalah Cik Osman kata saya sebenarnya saya agak terkejut juga sebab orang yang berbackground macam Cik Osman ni, IT background, tiba-tiba berminat nak buat Islamic banking kan. Islamic finance lah. Cik Osman ada sebut kat semalam, ada klik Cik Osman tu kata Cik Osman ni jadi macam orang gila. Crazy person. Minat IF sedangkan berbelatar belakangkan teknologi maklumat kan. Apa komen Osman? Yelah kan selalunya orang IT ni dia dry ya. Dia macam kering lah, macam kurang emosi kalau dengan bisnes kan. Sebab selalunya kita ada konflik antara orang-orang teknikal dengan orang-orang bisnes. Sebab orang teknikal ni selalu berkomunikasi dalam bahasa teknikal. Orang bisnes pula berkomunikasi dalam bahasa bisnes ya. Jadi dekat situ selalunya pengalaman saya waktu awal-awal kerja dulu ada macam satu konflik tau. Bila kita ni sebagai orang IT yang menyediakan sistem untuk bisnes ni, kita kena faham requirement daripada bisnes ya. Jadi orang bisnes pula dia of course lah linggo dia, bahasa bisnes kan. Dia cakap from business. Bila orang IT pula bercakap dalam bahasa IT, bercakap dalam bahasa teknikal, jadi satu konflik dekat situ yang orang bisnes tak boleh appreciate orang IT tak boleh appreciate orang bisnes ya. Jadi muncullah satu orang kata keperluan, bila ada keperluan tu adalah opportunity, kita kata peluang kan, untuk kita jadi sebagai jambatan. Jadi sebagai jabatan yang boleh kita kata menghubungkan bahasa teknikal ni dengan bahasa bisnes ya. Jadi dekat situlah saya spend banyak masa di awal kerjaya dulu untuk memahamkan bisnes ni. Itulah yang saya kata, kawan-kawan kata macam okey, kau buat kerja IT kan, kenapa beria-ria sangat nak pergi belajar pasal bisnes ni. Jadi sebab saya nampak satu keperluan dekat situ. Itulah sebenarnya daripada asal-asalnya sebab apa saya pursue sangat-sangat. Sebab nanti saya akan ceritakan sedikit cabaran kan. Sebab cabaran tu yang mendatangkan peluang sebenarnya kepada saya. Now I understand lah. Jadi gila-gila yang bermanfaat kepada industri lah orang kata kan. Memang betul lah, because kita fikir benda-benda ni new, benda-benda yang akan datang tu kadang-kadang bila kita bersedia, meaning that it's much easier for us to menghadapinya di kemudian hari lah kan. Ya, alhamdulillah lah. Okay, from IT dan business memang tepat lah macam Cik Osman sebut, because requirement Cik Osman punya area basically menyediakan the tool, menyediakan apa yang diperlukan oleh pihak yang satu lagi, klien lah. Dan klien tu dia akan minta ada specification yang tersendiri yang dia minta. Jadi kita in order for us to supply, nak bagi tu kita kena faham apakah requirement dia. Bukan setakat faham, kalau boleh kita faham lebih lanjut lagi daripada specification tersebut, dan ia akan menjadikan dia salah satu sebagai value added lah. Ramai juga orang yang confused. Dia kata ni fintech ni konvensional, haram, berdosa. Kalau kita buat ni nanti masuk neraka. Kan ada segolongan orang tu dia berfikiran macam tu. Jadi pandangan Cik Osman macam mana kita nak make sure benda ni jadi tak ada apa-apa pun, tapi diadakan untuk confusekan orang lagi. Cik Osman. Kita kena faham konsep enabler ya. Sebab fintech ni adalah sebagai enabler saja, dia pemudah cara ya, kalau bahasa Melayu kita katakan. Contohnya lah, kita ambil contoh teknik konsep video lah, teknologi video, YouTube ya. YouTube tu dia boleh jadi halal, dia boleh jadi haram
kan? Kalau kita gunakan fasiliti YouTube tu untuk menyebarkan ilmu, tidak melanggar etika-etika, tidak menunjukkan benda-benda yang haram, sebab kan kalau dalam kita punya konsep asal muamalat kan permissibility, ya. Yes. Semuanya adalah apa tu, sekurang-kurangnya harus, ya. Yes. Selagi dia tidak orang kata bercanggah dengan hukum hakam, kan. Jadi samalah juga konsep fintech ni. Konsep IT, konsep fintech. Kita gunakan fintech tu untuk tujuan apa? Untuk attract orang, menarik orang untuk membuat pelaburan yang tidak bercanggah dengan syariah ke ataupun bercanggah dengan syariah, ya. Katakanlah kalau untuk financing tu sendiri, sama ada kita gunakan platform fintech tu untuk riba base loan ataupun untuk yang syariah compliant financing. Dia jadi fintech tu hanya pemudah cara je, kita kena faham konsep dekat situ. Kita tak bolehlah pukul rata aja sebab benda tu dia bukannya the end, dia adalah means to the end. Because actually fintech tu adalah tools, alat saja, alat untuk memudah carakan kita membuat kerja fintech, financial technology. Maksud dia segala aktiviti keuangan dalam industri, dalam ekonomi menggunakan teknologi untuk memberikan lagi effectiveness, mudah cara dengan kos yang lebih rendah dan sebagainya, kan. Maybe that's part of the ni lah. Apa lagi kepentingan fintech ni? Apakah advantage fintech yang boleh membantu keuangan Islam? Biasanya kalau saya nampak macam pada saya lah, keuangan Islam ni perlu embrace fintech ni so that kita boleh maju ke hadapan seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan commercial bank juga. Apa pandangan Cik Osman on that part? Okey, saya lihat benda ni dari dua sudut, ya. Okey. Satu dari segi macam Tuan Najib Kanda saya kata tadi, membuatkan kewangan Islam tu seiring, ya. Satu dari sudut seiring. Satu, kita kena juga bercita-cita untuk lebih maju ke depan, ya. Jadi menggunakan pemudah cara fintech ni boleh membantu kita seiring dan juga lebih maju ke depan. Sekurang-kurangnya adalah seiring. Kerana sekarang ni kita kena faham yang era kita hari ni, kalau kita berbicara soal financial institution, ya, financial services, industri keuangan, ya, memang bertulang belakangkan teknologi. Ya, kalau tak ada teknologi, bank hari ini memang disrupted lah servisnya, memang tak boleh bagi servis, ya. Jadi kita kena faham yang sebagai industri keuangan Islam, kalau kita nak sekurang-kurangnya seiring dengan kita punya counterpart yang jauh lebih matang, yang jauh lebih mature, sebab Islamic Finance ni sendiri baru berapa, 50-60 tahun mungkin, ya. Yang konvensional tu dah beratus tahun. Jadi macam mana kita nak seiring? Kalau kita nak seiring, kita kenalah juga seiring dengan kemajuan teknologi, menggunakan teknologi untuk menyampaikan fasiliti-fasiliti. Itu dari segi seiring. Kita lihat pula dari segi, takkanlah kita ni nak seiring aja, takkanlah kita cita-cita, kan. Macam mana kalau kita nak lebih maju ke depan? Kalau kita dah tahu yang menggunakan teknologi itu boleh memajukan kita lebih ke depan, kan? Boleh, sebab apa saya cakap menggunakan teknologi itu lebih boleh memajukan kita ke depan? Kita tengok ya macam ni, ya. Kita kena faham, kita kena sedar yang disebabkan industri perbankan Islam itu adalah jauh lebih muda, masih baby lagi lah, ya. Muda macam Cik Osman lah. Belum, saya dah agak dewasa juga. Masih baby, ya, masih baby. Kalau Cik Osman dewasa, saya lebih teruk lagi lah. Kan? Senior citizen. Okey. Jadi kita kena tengok yang kita kena faham juga yang sebabkan kita muda tu, sebabkan kita masih baru, kita juga masih punya banyak limitation.
Contohnya dari segi capability to invest, ya. Kalau kita tengok institusi perbankan Islam dengan institusi perbankan konvensional, institusi perbankan Islam lebih kecil, jauh lebih kecil. Jadi bila jauh lebih kecil itu dia punya capital, modal dia kurang, dia punya talent tu kurang, ya. Jadi macam mana nak bersaing kalau you memang jauh lebih kurang? Contohnya sendiri branch network lah, ya. Branch network, cawangan-cawangan, kan. Memanglah sekarang ni orang kata cawangan ni dah tak ada future. Di masa depan mungkin orang dah tak akan pergi buat transaksi kewangan di cawangan. People semua akan guna digital, ya. Tapi kita kena faham yang cawangan itu adalah brand ambassador, ya, sebagai duta kepada institusi itu. Jadi kalau kita tengok perbankan konvensional yang jauh lebih matang, yang jauh lebih tua, dia punya banyak cawangan. Jadi dia punya, orang kata, reach out kepada customer tu lebih meluas, ya. Kita pergi dekat sini, kita tengok dekat corner tu ada nama bank ni, kat corner ni ada nama bank tu, kan. Jadi kalau institusi kewangan Islam ni yang jauh lebih muda, yang masih kurang, jadi macam mana kita boleh reach out to the people? Salah satu caranya adalah menggunakan teknologi. So jadi itulah, come back to the point tadi. Jadi kita boleh menggunakan teknologi untuk kita letakkan usaha-usaha menggunakan teknologi itu supaya kita boleh bagi satu services yang lebih baik kepada customer, boleh reach out to the customer, boleh buat promosi kepada customer. Ni banyak sebenarnya peluang-peluang yang kita boleh gunakan teknologi untuk mempromosikan industri kewangan Islam itu sendiri. Okey, terima kasih. Memang betul lah. Memang panjang lebar yang disebutkan oleh Tuan Haji Osman tadi itu memang tepat pada soalan yang disoalkan tadi tu. Isu dia sekarang ni, walaupun fintech ni telah berkembang dalam dunia keuangan, tak kira lah konvensional ataupun Islamik, tetapi kita ada gaps lagi di mana kadang-kadang orang-orang kat kampung, dekat bandar okey, fine. Bandar ni orang kata kita open ni lah. Kalau mak ayah macam saya ni tak faham pun, kita ada anak-anak kita tolong-tolong. Tetapi ni kat orang-orang kampung dan sebagainya ni. So maybe ada gap kat situ di mana mereka ni kalau sekiranya perkembangan fintech, terutamanya keuangan Islam ni, fintech ni ke hadapan. Dan dia akan menyebabkan dia ada side, rural area ni tak boleh follow. Jadi macam mana? Apa pandangan Cik Osman dari bersudut tu pula? Saya baru terfikir soalan tu tadi bila Cik Osman sebut tadi ni. Okey. Soalan yang sangat baik. Terima kasih. Baru-baru ni pun masa saya dalam forum Islamic Financial Literacy yang organised by UIM kan, IBF, beberapa hari lepas, minggu lepas rasanya. Okey, kita pun ada bicara soal ni. Dari konsep asalnya apa yang Tuan Haji Razli mention tadi tu ada kebenaran, ya. Sebab kalau kita tengok banyak kita masih punya banyak segmen market yang mungkin kita kata belum teknologi savvy, mungkin, ya. Belum mungkin taraf kecerdikan, orang kata kefahaman digital tu mungkin masih kurang, kan? Betul. Ya, betul. Itulah sebenarnya juga satu cabaran. Jadi bila ada tu kita kena sedar benda tu sebagai satu cabaran, ya. Kita kena faham macam mana kita nak address cabaran tu. Kalau cakap soal ni, saya suka menggunakan contoh M-Pesa di Kenya. M-Pesa, ya, M-Pesa, ya. Saya suka menggunakan contoh M-Pesa di Kenya. Macam mana M-Pesa tu bangkit, macam mana idea timbulnya idea M-Pesa di Kenya tu. Okay. M-Pesa tu mungkin kalau ada audience yang ni tak faham lagi apa tu M-Pesa, nanti mungkin you boleh Google. M-Pesa tu adalah model digital banking, ya, model digital banking. Cik Osman boleh buat ejaan tak? Ejaan. M-P-E-S-A. 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 M-Pesa. Okey. M-Pesa, ya betul. M-Pesa ni dia berasal daripada Kenya dan sekarang ni telah meluas ke banyak negara Afrika
dan even dah ke negara Asia pun dah ada, sebab kita tahu yang ramai orang Afrika ni dia banyak merantau kan, jadi dia menggunakan M-Pesa service ni untuk fulfill dia punya financial transaction. So saya suka gunakan konsep M-Pesa ni sebagai contoh. It's actually betul sangat kepada point yang Tuan Haji cakap tadi, macam mana dekat orang-orang yang mungkin di kawasan-kawasan perkampungan yang mungkin IT facility dia masih tak baik kan, tapi kita kena faham yang salah satu yang sekurang-kurangnya teknologi ini yang dah berkembang adalah teknologi komunikasi mobile, ya, mudah alih, ya. Sebab sekarang ni alhamdulillah line telefon, ya, line telefon mobile ni kalau kita pergi kat kampung-kampung pun dah ada, betul, ya, alhamdulillah, sebab dia menggunakan satellite semua. Jadi M-Pesa ni disebabkan orang-orangnya yang di kawasan perkampungan jauh, tak ada fasiliti, nak pergi ke bank tu susah, nak kena naik kenderaan pergi mungkin berpuluh-puluh kilometer. Jadi dia become innovative, dia come up dengan M-Pesa ni, konsep perbankan hanya menggunakan telefon bimbit yang asas, telefon bimbit basic. Kita selalu panggil telefon Nokia, betul? Bahasa Kedah, Nokia. Mungkin kawan-kawan dekat sini yang dengar ni mungkin tahu apa itu telefon Nokia. Telefon Nokia yang kita beli dengan harga RM100 tu, yang basic, boleh buat call, boleh bagi message, kan? Dia menggunakan teknologi asas tu sahaja. Daripada teknologi asas tu, maka terjadilah satu sistem perbankan, kan? Kreatifnya dia menggunakan, sebab kalau adanya industri telefon tu, mesti ada industri yang boleh beli kredit, betul? Kan? Kita tengok kalau dekat Indonesia tu dia ada wartel, ya. Dia ada macam warung telefon tu, kedai kecil-kecil aja jual kredit, ya. Jual kalau kita nak pergi top up kredit semua. So apa dia buat teknologi M-Pesa ni? Dia menggunakan network kedai-kedai telco ni. So orang-orang kampung ni bila dia nak kirim duit dekat dia punya saudara, katalah anak dia kerja kat bandar, nak kirim duit dekat mak dia dekat kampung, okay? So dia dah memang ada telekomunikasi, kena adalah sekurang-kurangnya dia punya foundation kan. So dia dah ada telekomunikasi, dia boleh telefon, ya, dia boleh telefon. So apa yang dia buat teknologi M-Pesa ni, anak yang bekerja di bandar akan transferkan kredit, airtime kredit kepada mak dia di kampung. Mak dia boleh bawa airtime kredit tu pergi dekat kedai yang jual kredit dekat kampung dia, cashkan benda tu, ya. Dia jadi menggunakan banking tu, dia transfer duit menggunakan kredit, ya. Dari situ muncullah guna teknologi telefon yang mudah ni saja, tapi dia telah muncul satu, bukan setakat boleh transfer money, orang yang ada duit bila dia dapat gaji, dia simpan duit dia dalam kredit tu. Pernah ada research yang interview, kenapa you simpan duit dalam kredit ni? Dia bagi you pulangan tinggi ke? Dia kata tak, bukan sebab dia nakkan pulangan dia simpan kat situ, tapi adalah security. Sebab kalau dia menggunakan cash, gaji yang dia dapat tu, cash tu mungkin boleh hilang. Ataupun dia mungkin boleh belanja, kan, tak perasan belanja. Tapi bila dia simpan dalam bentuk kredit tu, kan, bila dia perlu, baru dia gunakan kredit tu. Jadi dia dah become digital money lah dekat situ, dalam bentuk kredit. Jadi dekat situ, dia dah memberikan security. Dia tak payah risau nak simpan kat mana duit tu, nak kena curi ke atau apa, kan. Jadi ini adalah apa, jadi this are example. Jadi nak cakap apa yang Tuan punya question tu, jadi kita kena faham orang-orang teknologi ni, topik ni sangat relevan. Saya suka cakap benda ni sebab sekarang ni kan kita tengah dalam proses nak issue digital banking license. Betul. Jadi dalam mandate digital banking license tu, dia kata dia nak cater untuk segmen market yang underserved, unserved, kan. Jadi kalau dia faham market segmen begini, dia kena design satu teknologi yang sangat mudah digunakan, menggunakan device yang simple. Tak bolehlah nak gunakan smartphone, guna video bagai. Nanti kan benda tu dah lah orang nak kena invest beli smartphone,
Mungkin internet line dekat kampung tu tak elok kan. Tapi kalau kita tengok contoh model M-Pesa yang sangat successful ni, kita boleh belajar something yang sangat penting di situ. Menggunakan teknologi yang sangat asas kan, memberikan services kepada yang sangat diperlukan oleh orang ramai yang memerlukan. Okay, alright, okay. Terima kasih Cik Osman. Maybe Cik Osman boleh start buat presentation Cik Osman. Memang kita tunggu lama-lama dah. Jadi saya serahkan kepada Cik Osman. Silakan Cik Osman. Terima kasih Tuan Haji. Boleh nampak slide saya ya? Boleh, clear. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Untuk yang baru-baru join tu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kerana meluangkan waktu untuk mendengarkan celoteh saya sikit-sikit pagi ni. Jadi dalam kalau kita tengok poster ya yang dibuat tu diminta saya menceritakan sedikit pasal sejarah fintech, penglibatan saya sendiri dalam fintech, pengalaman manis, cabaran, sikit kata-kata hikmah, insya-Allah mungkin di ujung nanti. Saya akan selit-selitkanlah dekat situ pengalaman manis saya, cabaran saya dalam mengharungi industri ni, insya-Allah. Okey. Saya mulakan sedikit tentang diri saya lah ya. Okey, sebab mungkin sesi ini adalah untuk mengenali Kapten Kewangan Islam. Tinggi sangat tu rasanya kalau dikatakan saya sebagai salah satu Kapten Kewangan Islam. Saya budak baru belajar. 24 tahun jugalah saya dah belajar, tapi alhamdulillah saya banyak menimba ilmu dan saya dapat peluang sebenarnya belajar daripada kapten-kapten itu sendiri. Nanti saya akan kongsikan. Jadi sedikit mengenai diri saya mulakan dengan qualification saya lah ya. Sebab kita berbicara soal penglibatan saya dalam perbankan Islam, jadi saya nak libatkan, nak orang kita kata relatekan saya punya qualification dengan kewangan Islam itu sendiri. Seperti yang difahamkan, saya adalah orang kata orang panggil pakar teknologi maklumat lah ya, fintech specialist. Jadi saya punya qualification asal tu adalah dalam computer engineering ya, dalam computer engineering. Saya dapat degree computer engineering ini daripada University of Michigan, United States of America pada tahun 1995. Ada cerita juga sebenarnya sikit degree computer engineering ni. Sebenarnya waktu saya mula-mula dapat tawaran bantuan pinjaman boleh ubah daripada JPA untuk sambung belajar di US tu, sebenarnya mula-mula saya mohon dalam bidang mathematics. Waktu interview tu orang JPA siap tanya lagi, betul ke ni nak major dalam matematik? Apa kata kita tukar computer science? Saya berdegil, saya tak nak. Saya diberi juga, saya dapat tawaran belajar tu dalam bidang matematik. Tapi bila saya masuk dalam program persediaan di KPP Shah Alam, bila dah semester kedua di Shah Alam ya, saya berbual dengan kawan-kawan semua. Jadi minda saya lebih terbuka. Waktu tu di sekolah tu orang kata kita ni daripada anak kampung, tak ada exposure, jadi tak faham apa tu future komputer. Jadi bila saya dah berbual dengan kawan-kawan semua, dapatkan nasihat semua, dia orang nasihatkan, kawan baik saya nasihatkan tukar kepada kejuruteraan komputer engineering. InsyaAllah bidang ni nanti in the future akan orang kata bidang yang insyaAllah lah akan menjadi satu yang besar. Alhamdulillah orang kata Allah tentukan, jadi saya bertukar kepada bidang computer engineering. Alhamdulillah tahun 1995 tamat degree computer engineering. Okey. Sebelum saya bekerja di tempat sekarang ni, di dalam sistem yang menyediakan sistem komputer untuk perbankan ni, saya kerja dengan, mula-mula saya kerja dengan Motorola, kemudian saya bekerja dengan ESO. Dua-dua kerja ni sekejap. Ni dua-dua adalah multinational company yang mana dia rekrut saya masa saya masih di final year di Michigan. Bila saya balik tu alhamdulillah, masa tu tahun 95, ekonomi Malaysia sangat dah baik. Jadi saya sebenarnya dah secure two job daripada final year lagi. Jadi saya balik, saya bekerja di Motorola, tak suka kerja kat Motorola, 4 bulan. Sebenarnya saya join ESO 11 bulan pun tak suka ya. Alhamdulillah orang kata ini semua kerja Allah. Rezeki tu ditentukan. Saya resign daripada ESO, saya minta kerja, saya dapatlah kerja, saya interview dengan Pricewaterhouse recruitment waktu tu. Saya tak tahu pun Pricewaterhouse tu sebenarnya rekrut untuk company yang saya kerja sekarang ni, Silver Lake.
Tapi itulah kita katakan rezeki Allah, Allah tentukan. Civic waktu tu masih agak awal juga, tahun 97 saya masuk Civic. Jadi selepas beberapa tahun saya kerja sebagai orang kata, masa tu saya punya tugas adalah analyst programmer ya. Analyst programmer ni kita kena faham requirement daripada business banking tu, kita kena translate benda tu dalam komputer, dalam programming supaya kita boleh selesaikan masalah tu. Jadi bermulalah cabaran dekat situ. Kita orang IT, kita orang komputer, kita faham programming kan, tapi kita kena buat programming tu adalah untuk sistem, untuk bank. Jadi kalau kita tak faham macam mana banking tu operate, agak susahlah juga untuk kita faham requirement tu kan. Saya pula bukannya jenis orang yang boleh buat sesuatu kalau saya tak faham. Saya nak kena faham dulu apa dia punya background, apa end game dia, barulah saya orang kata boleh muncul jiwa untuk buat kerja tu. Jadi daripada situlah saya spend banyak masa untuk fahamkan banking itu sendiri ya, untuk fahamkan model bank, konsep bank, apa produk-produk di bank ya. Apa tu, dan salah satu challenge-nya adalah accounting. Sebagai orang teknikal, sebagai orang engineering, saya tak ada sikit pun exposure pasal accounting. Bila kita berurusan dalam perbankan, kita kena faham konsep accounting. Kalau kita tak faham konsep accounting, memang kita pincang. Ini bagi saya lah ya. Sebab sistem yang kita buat ni, sistem perbankan, bila kita buat transaksi di perbankan, dia ada accounting impact dia. Ya, jadi katakan kalau transaksi itu adalah transaksi deposit. Ya, transaksi deposit, orang bayar letak deposit di bank dalam cash. Apa transaksi accounting dia? Ada debit cash, credit current account ke saving account. Kalau financing, kita buat disbursement ya. Bank buat disbursement, kita dah financing kita dah approve, bank buat disbursement, apa accounting dia ya. Jadi kena faham, itu salah satu cabaran. Jadi saya pada awal-awal pekerjaan saya banyak spend masa untuk belajar pasal banking. Dan juga disebabkan, nanti saya akan dalam slide kedua, saya akan cerita penglibatan saya dalam Islamic Banking and Finance. Sebab projek saya yang pertama adalah di Islamic Bank, jadi saya kena faham Islamic Bank. Jadi itu adalah cabaran, memahamkan banking, memahamkan Islamic Banking. Okay. Kemudian saya ni Allah mungkin kurniakan dengan sedikit kebolehan bercakap. Dari zaman sekolah lagi, saya memang dah wakil sekolah dalam perbahasan, pidato. Jadi bila saya bekerja ni, saya berminatlah sangat nak bercakap. Dan di tempat kerja, bila kita boleh bercakap, menunjukkan kebolehan kita bercakap, salah satunya adalah masa kita bagi training. Ya, bagi kita training. Sebab bila kita buat sistem komputer ni, sebelum kita nak deliver sistem ni pada orang kat bank nak guna, kita kena train orang tu untuk guna sistem tu. Ya. Jadi saya volunteer lah untuk buat training, banyak topik. Daripada situ, bos-bos saya pun nampak, oh budak ni memang boleh bercakap. Ya. Bila saya boleh buat training semua tu, bila ada peluang-peluang presentation untuk marketing, bos saya dah start mula hantar saya. Ya, mula hantar saya. Jadi saya banyak buat presentation untuk marketing. Bila saya buat presentation dalam marketing dan kita buat presentation ni untuk sistem teknologi maklumat perbankan Islam, ya, orang-orang yang dengar presentation tu sendiri kadang-kadang ilmu perbankan Islam dia pun tak tinggi mana. Jadi dia start menyoal saya, okay, what makes you think that your system is Syariah compliant? Ada orang ke yang certify your system ni halal? Ya. Jadi soalan-soalan macam tu kan, bila kita pun faham hanya dekat surface, ya, orang challenge kita mula goyah lah. Kita mula macam mana nak jawab ni? Sistem ni syariah compliant ke tidak? Sebab benda ni bila the moment word syariah ni timbul, selalunya kita akan lebih berhati-hati nak jawab. Sebab kita tak nak benda ni kan, kita faham, kita kalau untuk yang orang Islam kita faham syariah adalah sensitif. Kalau kita bukan orangnya, bukan ahlinya, kita tak layak
untuk cakap pasal syariah. Jadi disebabkan cabaran-cabaran orang soalkan saya sistem ni syariah compliant, macam mana saya pasti yang sistem ni syariah compliant, saya timbul minat dekat situ. Saya kata saya kena dalamkan lagi ilmu saya dalam bidang ni. Saya kena kaji. Jadi saya fikir-fikir macam mana. Okey, saya terus fikir pada tahun 2008 waktu tu, okey, saya tengok apa kursus-kursus yang ada menarik minat saya. Kursus di UIA waktu tu, Postgrad Diploma in Islamic Banking and Finance. Waktu tu dia tak ada program master lagi. Dia ada program Postgrad Diploma in Islamic Banking and Finance, dan saya tengok requirement dia, kelas dia hanya hari Sabtu. Sepanjang hari Sabtu. 2 tahun, 8 subjek. Setiap minggu hari Sabtu 2 subjek. 1 subjek pagi, 1 subjek petang. Jadi memang habislah Sabtu saya untuk 2 tahun tu sebenarnya. Jadi saya pun daftar untuk program Postgrad Diploma Islamic Banking and Finance ni. Di sinilah saya dikenalkan dengan foundation. Sebelum saya pergi belajar, sebelum saya pergi ambil kursus ni, saya belajar on the job. Saya attend jugalah training high level. Jadi kalau kita attend training on the job ni, kita belajar benda tu surface. Kita tak faham dia punya foundation. Bila saya pergi ke kursus postgrad diploma ni, kita dikenalkan dengan asas dia dulu. Kursus yang paling pertama untuk semester pertama adalah Introduction to Islamic Jurisprudence. Ya, kita belajar pengenalan kepada hukum hakam syariah, Islamic Jurisprudence. Mungkin lebih kuranglah translasi macam tu. Kita belajar konsep usul fiqh, kita belajar konsep fiqh, kita belajar macam mana hukum-hukum tu dijatuhkan dalam perbankan Islam, apa referen dia, Quran dan sunnahnya, secondary sourcesnya, ijma' dan kiasnya, legal maximnya. Kita belajar benda tu. Itu satu. Keduanya, kita belajar juga sebab bila kita soal Islamic Banking Finance ni, kita bercakap soal ekonomi. Jadi kita juga diberi pendedahan kepada orang kata Islamic worldview, introduction of Islamic economy, ya. Sebab banking and finance is one of very important element of economy. So kita juga diberi pendedahan pada Islamic economy. Jadi daripada pendedahan asas, dan salah satu kepentingan, kalau mungkin ada ramai ahli akademik dalam sesi ni, saya sebenarnya sangat menghargai program akademik ni, kerana bagi saya program akademik adalah program structured. Bila kita pergi structured learning ni, bila kita belajar tu dia orang kata bertingkat-tingkat. Dia kenalkan kita kepada asasnya, naik kepada next levelnya. Kalau contoh postgrad diploma ni tadi, daripada awalnya Introduction to Islamic Jurisprudence, Islamic Islamic economy, naik pula lepas tu orang kata transaction in Islamic finance, asas-asas kontrak. Macam mana kontrak dalam Islamic finance tu dibuat, kontrak murabahahnya, kontrak ijarahnya, apa elemen-elemen, apa fundamentalnya. Kemudian kita pergi advance lagi accounting Islamic finance-nya. Jadi dia very structured. Just saya learn a lot daripada program postgrad diploma ni, dan alhamdulillah belum pun saya tamat postgrad diploma ni, dia telah memberikan saya satu confidence yang baru. Jadi bila saya tengok balik sistem yang kita buat, saya dapat kenal pasti dekat mana yang kita nak improve dari sudut sistem tu sendiri. Bila kita buat presentation, macam mana kita nak sampaikan message kepada kita punya target. Contohnya kalau kita cakap sistem ni, okey, sistem ni adalah untuk kita capture murabahah transaction. Bila kita cakap murabahah transaction, kalau untuk orang Islamic finance dekat sini mungkin faham. Murabahah tu adalah konsep jual beli. Jual beli tu kita tak boleh jual apa yang kita tak ada. Apa maksudnya kita tak boleh jual apa yang kita tak ada? Kita tak boleh jual burung di langit, kita tak boleh jual ikan di laut, sebab kita tak boleh own benda tu, kan. Jadi di bank, sebelum dia boleh jual something, sama ada ini adalah murabahah asas ataupun komoditi murabahah, mesti ada konsep jual beli tu, bank mesti take possession sebelum jual tu. Jadi macam mana kita masukkan flow ni dalam sistem? Mesti ada flow-nya dalam sistem tu, bank mesti take possession of that asset. Mesti ada accounting entry-nya, ya. Jadi bila kita bercakap, bila kita present, kita boleh terangkan benda-benda ni, question-question yang sama ada sistem ni halal ke tidak, orang dah
stop tanya dah. Orang dah tak tanya dah benda ni. Sebab orang dah faham dan orang belajar pula dari kita. Jadi itu sebenarnya saya punya motivation asalnya kenapa saya nak buat kursus dalam bidang Islamic banking ni. Alhamdulillah 2 tahun tamat postgraduate diploma ni, dan 2 tahun itu adalah 2 tahun yang bagi saya sangat-sangat penting sebab saya banyak belajar benda baru, saya belajar the foundation, dan dalam program tu juga saya dapat kenal dengan ini adalah classroom training. Alhamdulillah waktu tu kita tak perlu buat online lagi. Setiap hari Sabtu saya akan ke UIA. Saya ada classmate lawyer, saya ada classmate journalist, saya ada classmate daripada bank, saya ada classmate daripada bank negara. Jadi dalam kelas tu perbincangan kita tu perbincangan yang sangat orang kata advance, sebab kita belajar teori, kita belajar konsep, tapi kita dapat bincangkan dengan the actual industry practice. Kalau saya dah terlalu lama ambil masa, nanti beritahu saya ya Puan Baizura, Tuan Haji Razli. Boleh. Continue. So far so good, very interesting cerita ni. Macam atuk-atuk cerita kat cucu lebih kurang kan. Seronok dengar dengan flow dia tu. Okey, continue Cik Azman. Alhamdulillah. Itu baru satu slide tu. Alhamdulillah. Jadi daripada situ saya cakap tadi saya belajar sangat banyak dalam masa 2 tahun ni, dan memang saya rasakan diri saya sendiri. Ilmu dalam 2 tahun itu memang uplift sangat saya punya ilmu dalam Islamic Banking and Finance ni. Disebabkan saya happy sangat program postgraduate diploma ni, maka saya pun buat keputusan sambunglah master, sebab waktu tu UIA pun dah introduce program ni, dia ada credit transfer. Ya, saya hanya perlu ambil lagi 3 subjek dan saya kena buat research paper. Ya, kalau saya tak silap ya. Sebab kita dapat credit transfer bukan 3, bukan 5 subjek yang saya kena ambil lagi, dan kita kena buat research paper, dan dapat daripada situ saya boleh dapat master. So saya spend lagi 2 tahun lagi kelas hari Sabtu, dengan seperti 6 bulan terakhir tu saya spend untuk buat research paper, maka dapatlah saya master, tambahlah lagi ilmu. Alhamdulillah, dan ilmu tu bagi saya sangat berguna sampailah setakat hari ini. Sebab alhamdulillah orang kata kalau kita nak bincangkan pasal sistem tu, kita kena faham dia punya foundation tu dah ada insya-Allah. Okey. Seterusnya orang kata ilmu tu dah makin banyak, okey. Dapatlah pula peluang-peluang macam pada tahun 2017 saya dapat approval daripada bos saya untuk join program Cambridge Islamic Finance Leadership, dibuat di University of Cambridge, dekat Cambridge, UK. Program ni dia bukan program akademik sangat, dia sebenarnya adalah leadership program, tapi advantage-nya dia punya attendees ni global ya. Kita ada orang-orang yang common interest dalam Islamic Finance ni daripada US, daripada UK, daripada Turkey, daripada Mesir, daripada Saudi, daripada UAE, daripada Indonesia, daripada Brunei ya. Jadi itu juga dari perbincangan dekat situ menambahkan ilmu dan juga create network. Mungkin kalau untuk yang baru-baru, anak-anak yang baru ni, kita kena faham dalam kita kerja nanti networking juga penting. Kita kena create network sebab kita kena network tu juga akan memberikan peluang-peluang pada kita, perkongsian ilmu, kita boleh faham apa yang berlaku di luar contohnya. Jadi international network tu juga penting. Itu qualification itulah. Dan seterusnya pada masa sekarang ini saya finally decide untuk buat sambung PhD by research. Walaupun kerja saya sangatlah busy sekarang ni, tapi saya decide untuk buat PhD ni. Sebenarnya saya dah lama nak buat, tapi disebab kekangan waktu, sebab salah satu kerjanya saya banyak travel ya. Nanti slide kedua saya akan cerita. Saya banyak sangat travel ke merata-rata tempat di dunia ni. Anak-anak saya yang 3 yang pertama tu sebenarnya memang banyak membesar tanpa saya ada di Malaysia lah. Jadi orang kata disebabkan COVID pandemik ni awal tahun lepas, orang kata setiap berlaku sesuatu tu ada hikmah. Disebabkan COVID pandemik tu, saya dah tak perlu travel, dah tak boleh travel. Saya rasa saya ada sedikit masa. Cepat-cepat saya fikirkan research topik.
saya bincangkan dengan saya punya supervisor di USIM. Alhamdulillah kita dah agree on the topic. Saya daftar di USIM dan alhamdulillah saya dah dalam program ni dah setahun lebih. Ada rakan saya dalam program ni yang support saya, Tuan Haji Nasar, terima kasih. Saya dalam program ni PhD sekarang ni sedang working on my thesis ya di USIM. Dan yang selain ni these are some orang kata saya punya credential yang happy to share. Macam contohnya pada tahun 2017 saya dapat anugerah dia kata upcoming personality ya, Global Islamic Finance upcoming personality 2017. Masa tu award ceremony di Astana, Kazakhstan. Alhamdulillah juga ada this magazine Aspire daripada London, diberi saya peluang untuk menghiaskan cover majalah ni. Tak berpeluang nak cover majalah hiburan, insyaAllah dapatlah peluang sekali cover majalah Islamic Finance. Dan saya pun tak sangka saya dapat dimasukkan di dalam list 500 orang globally yang dipanggil the 500 who make the Islamic economy tahun 2019. So bagi saya ini adalah satu penganugerahan. Terima kasih pada orang-orang yang recognize saya punya contribution to the industry. Okay, ini serba sedikit mengenai diri saya. Mungkin kalau ada soalan nanti kita boleh address. Okay. Kemudian saya nak ceritakan, satu benda saya terlupa nak sebut dekat sini tadi. Salah satu sebab kenapa saya berminat nak buat PhD, sebab saya pun dah menginjak umur insyaAllah tahun depan 50. Saya dah memula memikirkan apa saya nak buat bila saya retire nanti. Sebab sekarang ni, kita di zaman sekarang ni mungkin full retirement tu bersara sepenuhnya tu mungkin tak sesuai lah kot. Sebab kalau kita nak otak kita sentiasa aktif, kita kena fikir apa yang kita nak buat bila kita sampai orang kata tempoh waktu bersara. Sekarang ni plan saya bila saya bersara daripada aktif corporate, saya nak curahkan balik ilmu saya dalam bidang akademik. Ya, saya nak jadi macam kanda saya Haji Razli sebagai adjunct professor, mungkin sebagai fellow ya. Jadi saya rasa perlulah di akademik, kerana di akademik, bidang akademik kan qualification tu agak penting. Di salah satu tujuan kenapa saya nak buat PhD. Betul. Jom. Saya rasa. Okay. Alright. Sekarang ni saya nak pergi kepada sejarah penglibatan saya. Kalau tadi saya cerita dari sudut qualification, sekarang ni saya nak mula sejarah penglibatan. Saya nak buat sedikit revision. Mungkin orang-orang yang join ni, orang-orang yang berminat dalam Islamic Finance. Kalau kita orang Islamic Finance, kita di Malaysia, kalau kita tak tahu tentang development of Islamic Finance in Malaysia tu, saya rasa mungkin kurang lah sikit ya. Jadi kita buat revision sama-sama. Permulaannya Islamic Finance di Malaysia. Kita kena bangga sebab kita sebenarnya di-recognize sebagai global leader in Islamic Finance disebabkan kita punya government initiative dan sebagainya. Jadi kita buat revision sikit. Permulaannya Islamic Finance di Malaysia itu adalah dengan tertubuhnya tabung haji secara rasminya ya. Of course kalau kita pergi international ada di Smith Gamma Bank di Mesir dan sebagainya. Tapi saya nak fokuskan di Malaysia. Kita kena Al-Fatihah untuk Allahyarham Profesor Diraja Engku Aziz yang orang kata mengeluarkan cadangan untuk tabung haji ni. Sebab Prof Engku Aziz waktu sebelum dia dapat buat cadangan ni, dia buat kajian tentang kita punya orang-orang Malaysia ni yang nak mengerjakan haji. Dia buat kajian, saya pun buat kajian benda tu sebab saya pun ada buat cadangan sistem untuk tabung haji. Jadi saya pun adalah buat kajian tu. Sebab tu saya tahu sedikit sejarahnya. Jadi Prof Engku Aziz ni Allahyarham, dia buat kajian orang-orang Islam kat Malaysia dulu sebelum dia nak pergi haji, dia simpan duit secara tradisional. Dia simpan duit bawah bantal, dia simpan duit dalam tabung, dia simpan duit dalam tin ya. Kadang-kadang by the time dia nak tengok duit tu rosak. Satu. Kemudian ada juga orang-orang yang nak pergi haji jual tanah, jual ternakan. Bila balik daripada haji dia jadi lebih miskin. Ya. Jadi
Prof kita, Prof Diraja Allahyarham, dia cadangkan konsep tabung haji untuk orang simpan duit lebih selamat dan laburkan duit tu supaya dapat membantu orang-orang Islam Malaysia untuk menunaikan haji. Itu jadi tertubuhnya lah tabung haji secara ringkas. Sebab itu bukannya topik kita hari ni. Ya, kemudian milestone yang sangat penting saya nak relatekan kepada involvement saya pada tahun 1983 tertubuhnya lah Islamic Banking Act, ya. Di masa ni adalah revolusi Islam, ya, di Malaysia. Kalau kita belajar history, kita kena belajar waktu tu, ya, di revolusi Islam di Malaysia, tertubuhnya UIA, tertubuhnya Bank Islam, banyaklah. Jadi di segi perbankan tertubuhnya lah Islamic Banking Act, dengan tertubuhnya Islamic Banking Act 1983, tertubuhnya lah Bank Islam Malaysia sebagai salah satu-satunya bank komersial Islam di Malaysia yang beroperasi selama 10 tahun secara orang kata sendirinya, ya. Tak ada kompetitor, tak ada apa. Of course in between ada takaful dan sebagainya. Pada 1993, 10 tahun selepas Bank Islam, maka bank-bank komersial yang lain di Malaysia dapat window, Islamic Banking Window, ya. Dia boleh operate Islamic Banking Window dengan dia menggunakan conventional banking license, tapi dia boleh offer Islamic product dan services. 1993. Okay. Kenapa benda ni penting saya nak cerita? Sebab inilah sebenarnya sejarah penglibatan company yang saya kerja Civilate ni. Sejarah penglibatannya adalah kerana pada tahun 1993, Civilate sebenarnya tertubuh 1989. Jadi 1993, Civilate telah ada banyak customer. Civilate awal 90-an, company, bos saya ni orang yang orang kata visionary. Alhamdulillah. So, Civilate dah dapat banyak customer waktu tahun 93 tu, dan bank-bank yang menggunakan Civilate pada tahun 93 tu, bila dia nak offer Islamic banking product and services ni, dia suruh Civilate assess, boleh buat tak sistem ni? Masa tu simple aja produknya. Dekat deposit dia hanya ada wadiah saving dan current, dia ada mudarabah time deposit. Dipanggil GIA masa tu, Murabah General Investment Account. On the financing side, dia ada BBA financing. Sekarang ni BBA pun dah tak ada, ya. Mungkin kalau orang-orang lama tu bacalah nanti apa tu BBA. Okey. BBA financing, lepas tu tak lama sikit ada ijarah. So simple. So itu bermulalah pelibatan Civilate enhance system untuk nak support window, Islamic banking window dekat commercial bank ni. Pada tahun 83 tu, waktu Bank Islam dia operate secara solo tu, dia sebenarnya operasi dia combination of computer dengan manual. Yalah waktu tu tahun 80-an, komputer pun belum advance lagi. Dia buatlah sistem, adalah digunakan sistem untuk deposit, dia guna in-house system untuk dia punya financing. Ya, Cik Osman, masa tu komputer kita guna Lotus dengan Woodstar, tak salah kan nama dia kan dulu. 80 itu program dia. Itu program dia. Okey. Saya ingatlah bila Cik Osman sebut gitu, tu ingat memang zaman-zaman apa nama Woodstar dengan Lotus sama kan. Okey, continue masa tu. Tak maaf. Waktu tu saya pun belum kerja lagi. Waktu 83 tu saya masih di sekolah rendah 83, ya. Okey. 83 Bank Islam mula beroperasi dengan sistem komputer yang sangat asas, ya. Sehinggalah tahun 1997 dia buka tender, okey, nak buat dia punya modernization. Dia nak buat dia panggil apa tu, management MIS upgrade project. Sebab banyaklah masalah-masalah bila buat manual ni, data tak tentu arah ke sana ke sini. Sistem ATM dia very interesting waktu tu Bank Islam ni. Dia ada sistem ATM, orang boleh keluar duit kat ATM. Tapi ATM dia tu tak bersambung dengan dia punya database. Dia kena buat daily synchronization setiap hari, sebab maklumat akaun orang tu di central database dengan di ATM tu dia bukannya connected online. Zaman dulu-dulu boleh lah, sekarang ni cepat je orang akan salah guna. Jadi pada tahun 97 tu Civilate berpeluang lah, sebab dah ada pengalaman sikit dalam 93 tu sediakan sistem untuk conventional banking window ni tadi. 97
Jadi dipendekkan cerita dapat projek tu, ya, dapat projek tu pada tahun 1997. 1997 juga adalah tahun di mana Civilink pun expanded, memang dia hire ramai orang waktu tu. Saya salah seorang yang join Civilink pada tahun 1997 dan selepas 3 bulan saya training dekat company, saya dihantarlah ke projek saya yang pertama di Bank Islam Malaysia bermula daripada bulan Julai 1997. Maka bermulalah perjalanan saya dalam bidang teknologi maklumat, specializing dalam perbankan Islam. Relatekan slide saya yang tadi, maka bermulalah cabaran-cabaran yang saya kena faham banking, saya kena faham perbankan Islam 1997. Saya sebenarnya sangat bertuah sebenarnya sebab dalam projek ni saya daripada 1997 saya di dalam projek tu sampai tahun 2000, sampai bulan April tahun 2000 saya dalam projek tu, dan saya memang duduk di Bank Islam. Memang saya office saya di Bank Islam. Saya pergi ke Bank Islam waktu tu. Saya jadi dengan bila kita buat projek tu saya juga peluanglah berinteraksi, belajar dengan kapten-kapten memang pioneer. Salah seorangnya adalah Pak Mus, Tuan Haji Mustafa Hamad. Jadi kalau orang Islamic Finance kat Malaysia, selain you tak tahu history tabung haji dan sebagainya, kalau you tak kenal Mustafa Hamad, ilmu you masih belum komplit. Ya? Betul, confirm, betul. You kena usahakan untuk mengenali siapa itu Encik Mustafa Hamad, atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Mus. Dia adalah pioneer yang memang betul-betul pioneer yang memulakan Bank Islam hanya dalam satu bilik, hanya dengan satu meja, memikirkan macam mana konsep accounting dan sebagainya. Ya, itu adalah, jadi di sini juga kita kongsi jugalah individual kapten-kapten yang kita kenali. Tuan Haji Razli jangan lupa nanti kena ada satu sesi dengan Pak Mus, ya. InsyaAllah kalau tak ada arah bintang kita adakan satu lagi. Ya. Tapi itulah Pak Mus dia kecek English Kelantan, bahasa Malaysia Kelantan. Arabik dia pun adalah Arabik Kelantan. Itu isu dia sikit. InsyaAllah orang boleh follow kot, ya. Tapi kena faham lah macam kita dengar cerita pada grandfather. Saya pun dah mula sound like grandfather ni. Okey, jadi saya berpeluang belajar pada pioneer-pioneer seperti Pak Mus dan ramai lagi pioneer di Bank Islam. Ni memang betul-betul pioneer. Orang yang dah mulakan idea untuk develop Islamic Banking and Finance ni sebelum bank-bank lain. Masa tu Bank Islam pun ada satu institute. Dia ada Bank Islam Research Institute yang selepas tu dia pecah jadi IFIM. Mula-mula dia adalah Bank Islam Research Institute. Saya belajar juga dengan orang-orang ni. Jadi memang orang kata ini adalah satu peluang yang kita tak boleh belilah. Kita belajar dengan pioneer-pioneer ni. Itu adalah antara pengalaman manis saya. Jadi saya di projek ni sampai tahun 2000. Dalam projek tu juga bila saya cerita tadi, saya mula bercakap, saya mula bagi training, saya mula dihantar untuk buat presentation, maka bermulalah kenangan-kenangan manis saya. Contohnya pada tahun 1999, saya dihantar ke Sudan, Khartoum untuk buat marketing presentation. Travel lah saya ke Khartoum. Saya dapat masa tu present kepada Governor of Central Bank of Khartoum, Sudan waktu tu. Kita memanglah sangat buat anak-anak ikan bilis, budak kecil, tapi orang kata disebabkan kita nak present Islamic Banking and Finance ni, kita diberi peluang untuk buat presentation kepada Governor of Islamic Banks in Khartoum di Sudan. Itu pengalaman manis saya pertama. Kemudian pada tahun 2000 saya dapat peluang ikut pergi meeting dan presentation ke Jeddah, ke Islamic Development Bank di Jeddah. Saya dapat buat umrah saya yang pertama secara percuma disebabkan bila kita dah sampai Saudi, kita dah sampai Jeddah, tak mungkin kita tak pergi Mekah. Saya dapat umrah pertama yang sangat mewah, ya, sebab kita dapat duduk di hotel 5 bintang yang tangganya dah sampai ke Masjidil Haram sebab kita pergi on business trip. Pengalaman menarik seterusnya, contohnya pada tahun 2001 saya terlibat dengan projek sebab waktu tu kita aktif buat presentation ke Middle East, ya. Kita buat presentation ke Middle East, maka kita nak sistem kita tu user interface dia dalam bahasa Arab.
Kan kita nak supaya orang yang guna tu faham bahasa Arab. Jadi kita sebelik waktu tu kita berkolaborasi dengan satu company daripada Egypt, daripada Mesir di Kahirah. Saya ditanggungjawabkan untuk mengetuai projek ni. Jadi saya pergilah ke Kahirah berbincang dengan project manager dekat sana macam mana nak buat apa benda semua. Salah satu kenangan manis dan seterusnya saya telah membawa saya kejayaan ni membawa saya ke lebih kepada 30 negara kat dunia yang saya dah tak boleh kira dah sebenarnya. Kalau di Europe, kalau di Middle East tu Bahrain dah berapa banyak kali saya pergi, Saudi, Jeddah, Riyadh, Mesir, UAE, Dubai, Abu Dhabi, Jordan, Oman, Qatar, semua saya dah sampai insya-Allah. Even ke Afrika contohnya selain daripada Sudan, ke Togo, ke Ivory Coast, ke Kenya pun saya dah sampai. Of course katakan kalau macam ASEAN ni, kalau Indonesia, Brunei ni semua macam saya pergi office saja sebenarnya. Sebab macam di Brunei contohnya pada tahun 2002-2003 saya buat projek di Brunei. Hari Senin saya akan pergi, hari Jumaat saya akan balik. Hari Senin saya akan pergi, Jumaat saya akan balik. Next seterusnya Thailand macam tu juga, Indonesia macam tu juga. Jadi memang banyak sangatlah. Jadi ada manis ada tak manis lah. Manisnya kita sentiasa on the move, dapat tengok tempat orang. Tak manisnya keluarga kita terpaksa banyak berkorban lah. Ya. Okey, itu antara kenangan-kenangan manis. Satu lagi kenangan manis yang saya nak share waktu saya buat projek selepas saya projek di Bank Islam, ya. Saya punya next project adalah jadi project manager terus. Daripada team leader dekat Bank Islam ni saya jadi project manager dekat Brunei. Okay. At the end of the project, bank tu hadiahkan saya 1 jam tech heuer. Saya bukannya orang jam collector jam, tak beli jam mahal. Jadi itulah jam pertama yang saya dapat yang agak mahal, mungkin harganya jam tech heuer, diberikan secara percuma sebagai penghargaan daripada Islamic Bank of Brunei waktu tu. Itu adalah antara kenangan manis. Okey, cukuplah kot saya rasa nak cerita pasal kenangan. Okey, sekarang ni mari kita cerita sikit pasal fintech evolution. Ada dekat sini organizer minta saya ceritakan sedikit pasal sejarah fintech. Jadi kalau kita nak ceritakan pasal sejarah fintech ni, kita kena tengok dia punya permulaan, ya. Sebenarnya fintech ni bukanlah satu benda yang baru, ya. Fintech tu adalah financial technology ataupun teknologi keuangan. Bukan satu benda yang baru. Pada tahun 50-an dah bermula credit card. Itu adalah fintech sebenarnya. 60-an dah bermulanya ATM, 70-an dah bermulanya stock trading, 80-an dah ada mainframe computers, sistem-sistem di bank dah centralized, ya, dah boleh connected dan sebagainya. Tahun 90-an makin maju. Kita ada internet, kita ada e-commerce, e-dagang, kita ada online stock broking dan sebagainya. Tapi waktu ni perkataan fintech tu belum timbul lagi, ya. Walaupun itu adalah fintech, perkataan fintech tu belum timbul lagi, dan kebiasaannya kalau dari segi industri orang cuma kata oh teknologi is important, tapi teknologi ni masih dipandang sebagai satu yang silo. Sebab waktu tu kalau kita pergi attend conference ke apa ke, tak ada topik-topik kecuali teknologi conference lah. Kalau conference perbankan, conference Islamic Banking Finance dan sebagainya, tak akan ada session-session topik-topik yang membincangkan topik teknologi ni. Tapi bermulanya era fintech revolution tahun 2000 ni, ya, bila munculnya innovation seperti mobile wallet, payment app, robo advisor, crowdfunding, online lending platform dan sebagainya ni yang muncul pada tahun 2000-an. Muncul waktu ni fintech revolution. Yang menjadikan revolution ni sebenarnya bukanlah teknologi itu sangat, ya. Sebab macam kita cakap, teknologi itu daripada dulu pun dah ada dan teknologi semakin canggih. Yang menjadikan dia adalah satu fenomena sebenarnya bila kita mula ada alternative service provider. Institusi alternatif yang menyediakan servis keuangan yang sebelumnya dimonopoli oleh banks, yang dimonopoli oleh keuangan tradisional, contohnya bank.
timbulnya macam contohnya apa ni PayPal, Western Union kan, yang orang dah mula boleh membuat financial services tanpa perlu bank, tanpa perlu pergi ke bank. Ya, ada sebabnya kenapa benda ni muncul. Satunya sebab orang selalu associate nak buat transaksi di bank ni lambat, mahal, dan antara isu-isunya tak friendly. Ya, jadi orang-orang yang inovatif ni dia cuba menggunakan teknologi. Okay, contohnya contoh ni sangat penting di negara-negara bukan Islam contohnya. Dia tak ada waktu tu perbankan Islam, atau kalau ada pun sangat limited. Ya, jadi orang-orang menggunakan teknologi, dia mulalah munculkan benda sebagai crowdfunding contohnya, yang membantu dia punya society, membantu dia punya community. Okey, kita ada community yang memerlukan bantuan untuk belajar contohnya. Okey, kan dalam Islam ada konsep zakat, ada konsep sedekah. So macam mana kita guna teknologi? Kita buat crowdfunding lah. Kita raiskan fund melalui crowdfunding untuk bantu saudara kita ni untuk apa tu pergi sambung belajar. Okay? Jadi adalah crowdfunding macam sekolah fund contohnya, ya. Inilah mulanya orang kata revolution fintech, di mana kita ada institusi-institusi bukan perbankan tradisional yang menyediakan produk keuangan. Contohnya yang macam M-Pesa tadi tu fall under kategori ni lah. Dia bukannya tradisional, tapi dia dah memulakan servis-servis keuangan. Itulah fintech revolution. Maka makin lama makin muncul lah, driven by kenapa motivasinya adalah untuk membuatkan servis itu lebih mudah, lebih murah, ya, dan lebih orang kata friendly kepada customer. Jadi Malaysia pun ikut sekali lah. Kita pun mulalah ada orang-orang yang berinovasi menggunakan teknologi kan, sehinggalah di negara kita sendiri contohnya, even kita punya regulator, sebab benda ni dah jadi satu fenomena. Kalau kita regulator tak tengok pun, nanti orang akan buat juga. So regulator pun seperti Bank Negara dan juga City Commission mulalah come up dengan proper regulation, macam mana nak regulate industri-industri ni supaya dia boleh membantu orang dan tidak menyebabkan systemic financial systemic issue nanti. Katalah kalau macam ada crowdfunding tapi orang yang invest tu tak ada protection contohnya, nanti akan ada consumer issue, jadi timbullah regulation dan sebagainya. Ya, this is actually in a brief fintech revolution sedikit. Okay. Jadi kalau kita tengok daripada bermulanya revolusi fintech tu sendiri, daripada awal tahun 2000-an, sekarang ni kita dah masuk 2020 dah, dengan pandemik COVID, kita ada movement restriction. Jadi digital financial services ni semakin menjadi diterima, ya. Kalau sebelum ni mungkin ada orang yang suka guna digital services, mungkin ada orang yang tak berapa ready lagi, tak berapa comfortable, tapi disebabkan pandemik ni, benda ni orang kita kata membantu melonjakkan industri itu sendiri. Jadi kalau kita tengok landscape ni, saya ambil daripada fintech report, MDEC fintech report, ya. MDEC Islamic Fintech Report. Kalau kita tengok data setakat November 2020, kita ada pecahan lah, di Malaysia dah ada 26 fintech. Setakat hari ni rasa mungkin lebih, tambah-tambah lagi bila dah lepas COVID-19 ni. Jadi kita ada di UK 19, UAE 16, Indonesia 12, USA 10, Asia 41%, Europe 25%, Middle East 20%, Amerika 10%, Afrika 2.9%. Dan di further background ada dalam blockchain, cryptocurrency 13%, teknologi infrastructure 18%, P2P finance dan sebagainya lah, ya. Ini adalah pecahan-pecahannya. Jadi kalau kita tengok di sini sebenarnya, ya, saya nak buat beberapa komen. Fintech tu sendiri, di awal tadi Dr. Haji Razli ada tanya saya pasal fintech tu sendiri.
dari hukum asalnya fintech itu sendiri adalah permissible, kan? Subjek tu apa kita gunakan fintech tu, ya. Contohnya kalau P2P finance tu sendiri, P2P finance tu adalah peer to peer financing. Maksudnya kita ada kawan kita yang memerlukan financing, dia di-finance by the peers, ya, tanpa melalui bank. So orang-orang yang nak invest dalam that particular venture, dia boleh raise funding menggunakan P2P finance. So macam mana nak buat P2P finance tu syariah compliant? Of course lah, dia kenalah follow requirement of Islamic financing. Berdasarkan kontrak apa, kontrak murabahah ke, kontrak ijarah ke, komoditi murabahah ke, kena fulfill lah benda-benda ni. Jadilah dia syariah compliant P2P finance. Kalau tak, kalau you buat finance, you bagi interest kat orang tu, dia jadilah conventional loan punya P2P finance. Jadi kita kena faham penggunaan teknologi tu secara asasnya harus permissible, tapi macam mana kita gunakan benda tu, itu yang menentukan benda tu adalah syariah compliant ke tidak. Okey, itu satu. Nanti orang tanya pula, jadi kalau dari segi sudut IT sistem, tak ada apa yang nak kena buat untuk syariah compliant tu? Tak semestinya. Macam saya cakap tadi, disebabkan inherit element of syariah compliant product tu, ada dia punya rukun-rukunnya, ada pillars-pillarsnya, ada komponen-komponen yang pentingnya. Jadi dalam instrumen-instrumen Islamic fintech itu sendiri, dalam dia punya underlying foundation tu sendiri, kita kena masukkanlah elemen-elemen Islamic finance dekat situ. Kalau you nak buat P2P finance syariah compliant komoditi murabahah contohnya, dalam platform tu kenalah ada flow jual beli komoditi, kenalah ada flow you identify you punya broker, counterparty dan sebagainya. Itulah dia punya dari sudut-sudut teknologi, komponen-komponen, elemen-elemen yang perlu ditambah untuk membantu membuatkan platform ni sebagai syariah compliant, ya. Okey, itu sebut sedikit. I'm coming to my last 2 slide sebenarnya, dah lama pun bercakap ni. Cik Osman ada lebih kurang 10 minit lagi, don't worry. Okey. Saya minum sekejap ya. Okey, ini adalah last kali usaha kerajaan Malaysia. Sebagai yang saya cakap tadi, kita beruntung Malaysia sebenarnya sebab kita punya government, kita punya sangat menyokong dan cuba meletakkan Islamic finance, dan sekarang ni cuba meletakkan Islamic fintech initiative ni di mata dunia. Jadi inisiatif yang yang paling mutakhir daripada kita punya government ni adalah kita panggil iConnect Islamic Fintech. iConnect Islamic Fintech ini adalah government initiative yang dia dikoordinasikan oleh INSIF, ya, the Global University for Islamic Finance. Dan tujuannya adalah to create and to nurture a conducive innovation ecosystem in Malaysia towards increasing disruptive innovation in Islamic fintech. Jadi kita nak develop, ya, kita nak create, kita nak nurture, kita nak buat satu keadaan yang sangat menyokong inovasi, ya, inovasi dalam ekosistem di Malaysia itu sendiri, supaya fintech player di Malaysia, mungkin juga orang-orang baru yang ada idea, cuba fikirkan macam mana you boleh buat fintech solution yang sangat inovatif, yang boleh menaikkan lagi nama Malaysia di mata dunia, of course, but even within negara kita sendiri, macam mana dapat membantu industri itu sendiri, dapat membantu technopreneur itu sendiri dalam dia punya innovation, dan juga membantu orang ramai dapat benefit, dapat menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi dalam usaha ni, this is actually a very good initiative by the government, sebab dia tak nak buat kerja shop sendiri. Dia gunakan prinsipal dia panggil quadruple helix, yang melibatkan representatif daripada kerajaan, government, civil society ini adalah macam institusi sebagai Fintech Association, Mercy Malaysia, researchers, UM dan IIUM is part of this committee members, dan juga ada industry players. Industry players ni dia ambil player daripada Islamic Fintech Startup, daripada Zakat and Wakaf Authorities, daripada Islamic Banks, Takaful, tech companies,
Jadi dia kumpulkan member-member, wakil-wakil daripada organisation ni. Okay. Alhamdulillah saya dijemput sebagai salah seorang wakil mewakili industri, mewakili tech companies sebagai salah seorang founding members. Ada 17 orang semuanya. Dan kita bermula daripada awal hari tu, kita fikirkan macam mana kita nak materialize benda ni sebab kerajaan bagi grant, ya. Dia ada grant, nanti saya akan ceritakan slide kedua, untuk memberi peluang kepada orang-orang yang berminat untuk benefit daripada usaha ni, ya. Okey. Jadi pada 15 hari bulan hari tu, dia dah officiate ni, kita mula benda ni bulan Mac hari tu. Kita start dengan dia punya idea apa yang kita nak buat dan sebagainya. Pada 15 hari bulan baru ni, dia dah launch dalam website, kita dah officially launch, kita dah start buka application. Okey. Sebelum saya cerita pasal application, saya nak cerita pasal dia punya key focus area dulu. Dia ada 2 key focus area. Sebenarnya 2 key focus area ni adalah area yang melibatkan yang sangat besar sebenarnya. Satu kita kategoriskan sebagai social financing smart solution. Dalam Islamic finance, kita kenali zakat, sedekah, wakaf sebagai Islamic social finance instrument. Ya. Islam, sistem Islam yang Allah buat daripada awal lagi dah menyeluruh. Ada sistem macam mana kita nak bantu orang-orang yang memerlukan. Jadi ada konsep this Islamic social finance. Dan orang-orang yang inovatif sebelum ni memang dah mula dah nampak macam mana dia boleh menggunakan teknologi untuk buat Islamic social finance ni. Contohnya tadi saya bagi contoh crowdfunding tadi tu. Crowdfunding kita boleh macam mana kita nak buat kumpul dana untuk orang nak sedekah, untuk tujuan orang nak pergi belajar, contohnya kita boleh buat crowdfunding dan sebagainya. Jadi kita boleh expand konsep tu untuk wakaf, kita boleh expand konsep tu untuk zakat, ya. Macam mana kita nak menyampaikan wang zakat tu pada penerima. Dan salah satu isu di dalam social finance ni adalah transparansi. Timbul isu-isu yang dana-dana yang dikutip tu menjadi question mark, sampai ke tak kepada orang yang ditarget, kan? Jadi timbullah macam contohnya teknologi blockchain yang dikenal sebagai teknologi yang sangat secure, transparent. Kita boleh tahu duit tu daripada kita raise, ke mana dia pergi. Benda-benda macam ni lah yang kita nak encourage. Kita nak bagi sokongan supaya lebih banyak inovasi-inovasi di social smart solution ni. Ini salah satu kita punya key focus area. Yang keduanya adalah digitalization of Syariah compliant financial institution. Mungkin kalau dari segi traditional bank dan juga fintech, digitalization of Syariah compliant financial solution, this is the area. Ya, macam mana kita nak buat Islamic financial product and services menggunakan teknologi, menggunakan artificial intelligence dan sebagainya. To the point of macam mana boleh tak kita gunakan artificial intelligence untuk buat syariah review itu sendiri. Ya, dan masa kita punya syariah committee tu nak bantu dia nak decide sama ada produk ni syariah compliant ke tak syariah compliant, ada tak teknologi yang boleh guna untuk bantu. This is actually one of the focus under digitalization of Syariah compliant. Jadi these are the 2 key focus areas untuk grant ni. Application bermula 15 Julai, tutup pada 31 Ogos. Ya, detail dia bolehlah kita tengok di www.insaf.org/iconnect.islamicfintech. Ya, detail dia semua ada kat situ. Siapa yang eligible, siapa tak eligible, apa dia stage-stage-nya yang perlu, semua ada dekat situ. Boleh tengok detail. Ya, ini adalah latest development in the Islamic finance scene in Malaysia. And I think kalau bagi orang yang memang berminat benda ni, ada peluang, try to be a part of it. Sebab ini adalah satu bidang yang kerajaan kita memang nak dorong, ya, nak bantu.
dan ada grant yang disediakan. Dia kena buat benda ni dengan partnership dengan universities dan juga research institution. Itu penting sebab benda ni kita nak buat benda yang disruptif dan membantu research proses juga, ya. Saya rasa cukup dulu. Itu dulu presentation saya. Dah lama sangat saya bercakap. Just a simple summary yang saya nampak kat sini sebelum kita pergi pada Q&A question. Nombor satunya memang betul lah dari segi pengalaman pengalaman Cik Osman daripada ada degree-nya, kemudian jadi foundation dekat dengan postgraduate diploma, dan seperti sambung PhD. We are talking about the confidence. We are talking about persediaan kita, our passion Cik Osman dalam bidang ini, di mana kita rasa memerlukan akademik dan praktikal adalah dua perkara yang perlu disatukan. Poin saya, learning will never stop. So no reason, no excuse for student-student ataupun mana-mana sahabat-sahabat yang dalam industri untuk belajar tu memang terbuka luas lagi. Silakan, learning never stop. Dan nombor dua, Cik Osman juga ada bercerita berkaitan dengan pengalaman dalam bentuk dalam bentuk menceritakan milestone sejarah perjalanan keuangan Islam daripada tahun 1993 tabung haji sampailah tahun 2019-2020 dan sebagainya, which is good. Meaning that sambil-sambil mencerita pengalaman, kita boleh nampak perkembangan keuangan Islam, sejarah perkembangan keuangan Islam, especially on the teknologi maklumat dan sebagainya. So that's the second point yang saya dapat. Dan nombor tiga, this is very important point, which is the latest development in the industry. Ini para pelajar pensyarah kena tahu. Kalau dapat information ni, maka cepat-cepatlah kita buat discussion, group discussion contohnya dekat dengan universiti, berkaitan dengan iConnect. Kan, iConnect itu baru. Bukanlah baru dilaksanakan. It's a government initiative, especially by IMSIAF untuk membina satu environment yang kondusif, environment yang sesuai untuk menggalakkan lagi, untuk mempercepatkan lagi the development of the fintech, untuk menggalakkan inovasi, new value added to fintech, especially on the keuangan Islam, dan diakhiri untuk melahirkan banyak teknopreneur. The word teknopreneur, yang mana yang dia bukan dia bisnes saja, tapi dia tahu keseluruhan. Jadi ini adalah merupakan satu iConnect ni merupakan satu latest development in the industry, and saya rasa kalau saya mewajibkanlah semua para pelajar pensyarah untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut. So you have to go and get information about this iConnect. Okay? So itulah kesimpulan yang saya buat. Sekejap sikit lagi nak tambah pasal iConnect tadi tu. Ya, silakan. iConnect tu dia sebenarnya dia punya inisiatif asal daripada Akademi Sains Malaysia dan juga MOSTI. INSAF hanya sebagai sekretariat. Jadi dia lebih government punya agenda melalui Akademi Sains Malaysia. Jadi kita nampak kesungguhan dekat situ. Okey, alright. Okey. Maksudnya di Akademi Sains Malaysia tu sendiri dia dah realise yang fintech ni adalah sebagai satu orang kata potential untuk Malaysia menonjolkan diri. Sebab iConnect ni dia ada a few areas dan dia bagi salah satu fokusnya kepada fintech in Islamic Finance. Jadi betul lah orang Islamic Finance. Betul lah, memang amat betul. Terima kasih. Because Cik Osman pun salah seorang daripada AJK, committee members kan, which is a very vital role lah in this iConnect ni. Kita akan open session ni kepada Q&A question. Maybe Puan Baizurah, I think dia dah kulit banyak tu, saya nampak soalan-soalan yang canggih-canggih ni kan. Okay. Soalan pertama daripada Encik Farhan, dia pelajar muamalat daripada UiTM Shah Alam. Saya difahamkan dia kumpul soalan ni dah lama dah. Macam mana Encik Osman? So dia kata Islamic Fintech di Malaysia ada base yang membolehkan ia semakin berkembang maju, which is no doubt lah, memang betul. Tapi apa yang dilihat dalam realiti kehidupan pelajar universiti pada hari ini, majoriti pelajar tidak faham dan malah ada yang tidak mengetahui mengenai Islamic Fintech. Lepas tu dia kata based on pengalaman dia di UiTM, tak ada lagi silibus berkaitan Islamic Fintech. So apakah ini I know lah you nak ambil PhD kan, tapi takkan nak tunggu 5 tahun kan untuk ada this syllabus.
Ini soalan yang sangat baik. Saya rasa feedback yang sangat baik ditujukan kepada orang-orang yang membuat dasar bagi saya, kan? Okay. Mungkin kalau kita ada peluang untuk majukan kepada pembuat dasar, jadi apa yang kita boleh buat mungkin kepada saudara Farhan kita yang tanya soalan tu. Sekarang ni saya lihat kan mungkin universiti ada universiti yang lebih terkedepan, sebab saya tengok ada kawan-kawan saya di universiti macam contohnya UTM dah mula memperkenalkan kos-kos yang macam gini, tapi mungkin ada universiti yang belum ada lagi. Mungkin juga sebagai student apa yang you boleh buat, of course you boleh propose, tapi tak tahu bila benda itu akan terjadi. Tapi untuk membuatkan ada peluang-peluang untuk rakan-rakan boleh buatkan usaha-usaha, macam contohnya baru-baru ni saya berkongsi dengan Kanda Haji Razli saya, ada request daripada pelajar USIM, ya. Dia buat conference, dia buat seminar tentang Islamic Fintech ni. Jadi dia jemput penceramah-penceramah daripada industri selain daripada akademik untuk memberikan pencerahan, untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman macam gini, apa industri, apa ada, apa peluang-peluang dan sebagainya. Mungkin boleh bermula dengan situ. Mungkin sebagai aktiviti pelajar dulu. Mungkin persatuan pelajar ada aktiviti yang you boleh kumpulkan kawan-kawan, buat satu one day conference atau 2 day conference sebagai permulaan, ya. Of course kita boleh cadangkan kepada management universiti kita in the future bila buat silibus baru tu, kena masukkanlah benda-benda yang sealiran dengan teknologi, kan. Kalau kursus Islamic Finance tu mungkin ada satu topik Islamic Fintech 101 contohnya, kan. Mungkin ni adalah usaha-usaha yang mungkin boleh buat untuk bantulah memberi orang kata exposure awal pada pelajar-pelajar kita. So mereka kena ikutlah Masraf Academy dekat LinkedIn tu, because insyaAllah kami akan promosikanlah program-program macam ni. Ya, baik, Farhan. So soalan kedua dia kata bulan kebelakangan ini ada satu keratan akhbar yang melaporkan bahawa 600 cawangan bank akan ditutup dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Di mana ianya akan mengecilkan peluang pekerjaan graduan Islamic Finance atau muamalat dalam bidang perbankan Islam. So dia kata, adakah ini bermakna perkembangan digitalisation dan Islamic Fintech boleh menawarkan pekerjaan kepada graduan selain mengecilkan juga peluang pekerjaan? Okey, sangat baik soalan ni. Terima kasih soalan ni ditanya. Sebab soalan ni sebenarnya membangkitkan isu lebih besar, ya. Peredaran zaman. Kita kena faham tentang peredaran zaman, ya. Disebabkan dengan peredaran zaman ni, kita sebagai individual, kita kena sentiasa update kita punya knowledge, ya. Kita kena update kita punya knowledge supaya kita remain relevant. Kita masih relevant, ya. Jadi berbangkit soal contoh penutupan cawangan. Betul, ini adalah fenomena, okey. Disebabkan fungsi cawangan itu sendiri sedang direview, ya. Sebab sekarang ni kalau orang boleh buat transaksi, mengeluarkan duit, pindah duit semua tanpa perlu pergi ke kaunter, kenapa perlu kita pergi ke kaunter? Betul, ya. Kita lebih mudah daripada rumah, dalam kereta kita boleh transfer duit, kan. Kita nak masukkan, kalau perlu sangat cash, kita boleh stop dekat ATM machine, kita boleh masukkan cash, kan. Jadi fungsi transaksi dah tak perlu lagi di cawangan. Okey. Jadi cawangan itu sendiri akan mengalami penutupan. Okay. Tapi benda ni sebenarnya adalah perbincangan yang lebih besar di dalam industri, bukan saja di Malaysia, di luar negara. Apa fungsi cawangan itu sendiri? Ada orang kata cawangan tu mati dah, in the future tak perlu. Ada orang kata masih perlu. Sebab kita masih perlu menggunakan cawangan itu sebagai brand ambassador yang seperti saya cakap tadi. Ya? Supaya orang tahu yang institusi itu masih wujud. Kan? Seeing is believing. You nampak nama tu, you teringat. Betul? Kalau you tak nampak benda tu lama-lama, you dah tak teringat benda tu. Jadi cawangan tu masih perlu sebagai brand ambassador. Tapi dalam cawangan itu sendiri, apa fungsinya? Kita tahu yang teknologi digital ni boleh buat benda-benda transaksi yang repetitif, ya.
Tapi benda-benda yang memerlukan emosi masih perlu kita deal dengan human. Ya. Jadi cawangan, tujuan cawangan masih perlu untuk, contohnya kalau menghadapi masalah, orang yang ada masalah sanggup pergi sampai ke cawangan, maksudnya ini adalah benda yang dia tak boleh settle sendirilah, kan? Dia perlu berurusan dengan orang. Ini salah satu tujuan cawangan. Kemudian cawangan ini adalah juga tujuan untuk marketing. You boleh actually talk to your customer, push for product dan sebagainya, ya. Jadi itu tunjuk cawangan. Jadi relate tu soalan dari pergi pelajar mungkin, adakah ini akan menutup peluang pekerjaan? Jawapannya orang kata set reality, ya dan tidak, ya. Ya kerana sekarang ni kita, sebagai poin asal saya tadi, kita kena peredaran zaman. Kita kena menyediakan diri kita itu untuk zaman kita. Maksudnya kalau zaman kita sekarang ni orang lebih berbicara soal digitalization, jadi kita kena usahakan diri kita lebih faham apa itu digitalization. Kalau sekarang ni orang bercakap soal artificial intelligence, kita kena faham apa itu artificial intelligence. Bagaimana kita sendiri nak bekerja di zaman artificial intelligence. Sebab artificial intelligence itu sendiri masih memerlukan orang. Tak kata yang artificial intelligence itu boleh hidup sendiri tanpa memerlukan human. Perlu, ya. Tapi kita perlu ubah mindset kita, kita perlu menyediakan diri kita perlu menyediakan skill kita untuk kesesuaian zaman kita. Ya. Jadi jawapan saya di situ. Dari satu sudut, ya, peluang, kalau peluang cita-cita you nak jadi teller bank, saya rasa you stop lah cita-cita tu, tak perlu. Sebab memang in the future tak perlu ramai teller bank. Ya. Tapi kalau cita-cita you nak jadi customer relationship officer, masih relevan. Sebab bank masih perlukan customer relationship officer. Ya. Kita kena faham dekat situ. Jadi kita kena peka dengan apa keperluan zaman kita. So maknanya human touch tu mesti ada lah, masih lagi ada. Perlu, perlu. Masih lagi ada. Masih. So apa ni, itu it goes back to dia punya soalan pelakna yang pasal establishment fintech telah menyebabkan muncul syarikat fintech yang menawarkan platform dan aplikasi seperti Wahid Invest, Hello Gold yang memudahkan pelanggan dan masyarakat untuk menabur dan menyimpan. Betul. Dan dia percaya bahawa perkembangan ini akan terus berkembang. Betul. Dia kata, adakah ini bermakna peranan dan peluang pekerjaan seperti ejen unit trust dan ejen takaful akan terhakis kerana kewujudan teknologi seperti ini? Boleh tak saya summarizekan? It goes back to your answer tadi. Betul. Dia akan berkurangan kerana role dia akan berubah. Correct. So kalau macam you for ejen takaful, unit trust, memang kita perlukan sebenarnya human touch pun. Betul. So to be honest, saya tahu pasal Wahid Invest dan Hello Gold. Tapi bila kita klik nak pergi chat semua tu macam kadang-kadang betul ke jawapan dia kasih ni? Because it's all semuanya dah dirancangkan. Yeah. Right? So Farhan, I hope yang tu jawab soalan nombor 4. Jawapan yang telah diberikan sebenarnya sangat jelas lah. Terima kasih sangat-sangat. Dan merujuk kepada soalan ketiga, saya ada terbaca mengenai satu artikel mengenai Islamic Fintech dan SDG lah. So seperti mana kita tahu, SDG Goal ni dia di-establish oleh United Nations pada tahun 2015. So bagaimana peranan Islamic Fintech ni boleh mencapai SDG Goal? Sebab dalam fungsi zakat sekalipun kita sudah memulakan langkah untuk kita mencapai SDG Goal ni di Malaysia. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Saya sebenarnya kalau tembok isu-isu SDG ni kan, kalau di Islamic Finance, saya rasa macam sebab Islamic Finance itu sendiri, prinsipal-prinsipal asalnya way beyond SDG. Allah dah letak dalam Quran SDG itu masa wahyu diturunkan lagi, kan? Di negara barat baru dia nak bercakap pasal SDG, ya. Jadi jawapan saya kepada soalan Farhan itu sendiri, kalau kita teruskan usaha-usaha fintech kita, kita terapkan ciri-ciri syariahnya di dalam fintech ni, secara asasnya is already SDG. Sebab value-nya is already there, kan?
Sebab tu saya cakap daripada awal tadi, konsep Islamic Social Finance tu sendiri, wakaf, zakat, sedekah tu dah wujud sebelum orang barat cakap pasal benda ni. Tu jawapan saya straightforward lah. So basically Islamic finance ni atau BBI ni is actually above and beyond SDG. Yes. Above and beyond. Cuma yang harapkan kita je, how can we be innovative? Sekarang ni kita punya human effort. Yes. Kita ada knowledge, kita ada practical dia, tapi apa yang akan kita buat dengan our knowledge, with our knowledge ni? Adakah kita akan just tunggu with all the bank negara nak with the industry players ni kan, apa yang saya nampak lah selama ni. So takkan kita tunggu bank negara untuk push kita. So kita sendiri kena push ourselves. That's actually my view lah with regards to BBI dengan SDG. Soalan seterusnya daripada Cik Auni Zulfaka. Assalamualaikum Cik Osman. Terima kasih atas sharing sharing session yang menarik sangat tadi. Soalannya, apakah nasihat atau saranan Encik Osman bagi mereka yang baru nak embark or discover more on this in fintech field? Ada specific skills atau new knowledge yang perlu dipelajari bagi mereka yang telah pun berada dalam bidang Islamic Finance? Contoh macam Python ataupun data science. Macam tu. Okey, soalan tu agak lebih teknikal ya. Okey, agak lebih teknikal. Pertama sekali saya nak pergi lebih asas, kita kena fikirkan perjalanan yang kita nak pergi tu. Sama ada kita nak jadi subject matter expert ataupun kita nak jadi technical expert. Ya. Jadi soalan sama ada Python atau data science dan sebagainya tadi, pertama kali kita kena tanya diri kita sendiri apa yang menarik minat kita. Kalau kita jenis memang macam orang yang teknikal, kita berminat dengan programming dan sebagainya, dan kita mula orang kata dah berminat dalam satu area tu, dalam artificial intelligence contohnya, dan kita nak menggunakan development guna Python contohnya, ini adalah orang kata teknologi yang ada ya, blockchain ke, artificial intelligence ke, within blockchain, machine learning ke, supervised learning ke, deep learning dan sebagainya. Saya lebih suka berbincang dari segi asas. Bila kita masih orang kata mungkin baru ya, kita masih baru, kita masih sebenarnya belum lagi pasti arah tuju kejaya kita kan. Jadi bila kita belum pasti dengan arah tuju kejaya kita, mungkin kita kena bersifat lebih open ya, lebih open. Kita cuba orang kata cari ilmu. Kita cari ilmu, kita tak boleh pasif sekarang ni, kita tak boleh pasif satu. Even kita belajar di universiti dan sebagainya, kita kena faham sekarang ni kita adalah di zaman demand, kita bukan di zaman supply. Ya, kita kena faham tu, beza zaman demand dan supply. Apa contohnya? Kalau dulu kita tengok TV kan, kita tengok movie, kita tahu hari Ahad malam, hari Sabtu malam Ahad contohnya pukul 8, itu je lah ada untuk kita tengok, betul tak? Sebab itu adalah zaman supply. Sekarang ni zaman demand. Kita boleh pergi dekat Netflix, kita boleh pilih sama ada kita nak tengok movie ni atau kita nak tengok siri ni, atau dan kita boleh tengok waktu yang bersesuaian dengan kita ya. Mungkin contohnya kalau macam saya, contohnya kadang-kadang saya ambil masa petang sejam waktu saya lari atas treadmill, saya gunakan waktu yang sama, tengoklah apa yang saya nak tengok di Netflix contohnya. So kita zaman demand. Jadi berbalik kepada tadi contoh ilmu tu, sekarang ni ilmu tu terlalu banyak at kita punya fingertip ya. Kita boleh dapat ilmu di blog, kita boleh dapat ilmu di YouTube, kita boleh dapat ilmu di social media. Kita follow Tuan Haji Razli, hari-hari kita diberi ilmu Islamic Finance. Hari-hari, kadang-kadang sehari 2-3 kali. tak terikut. Jadi kita, salah satu contohnya untuk kita dapat ilmu ni, kita follow orang-orang dalam bidang tu ya.
kita zaman sekarang ni kita kena ada social media, kita kena ada, ya, kita kena ada social media. Social media itu bukan hanya untuk kita berseronok saja, kita gunakan juga social media untuk kita menimba ilmu. Kita kena ada LinkedIn, budak-budak muda ni TikTok, ya. Even sekarang ni orang guna TikTok untuk menyampaikan ilmu juga. Twitter. So ilmu-ilmu ni akan datang pada kita. Kita cuba dulu, kita cuba ikut, kita cuba tengok apa peluang-peluang, kan? Sampai satu tahap dalam umur kita, mungkin katakan kalau kita daripada, bagi saya lah, ini pendapat saya, waktu kita mula masuk ke industri baru kita lepas kerja, mungkin dalam masa 5 tahun pertama sebenarnya kita belum pasti lagi apa yang kita nak dalam hidup kita. Sebenarnya kita masih lagi belajar explore. Tapi bila kita dah sampai mungkin ke dalam era awal 30-an, kan, kita kena buat reflection sikit. Kita kena duduk, kita kena fikir, okay, what have I done over these years? Okay, where do I want to be? Right? Where do I want to be? Then you start planning. You tak boleh lagi dah orang kata macam duduk di awang-awangan, tak tahu lagi nak buat apa. Di situ you start buat keputusan. Okay, memang saya nak fokus contohnya dalam bidang ni, dan dalam bidang ni, dalam sub bidang ni contohnya. Then you invest lah effort, you belajar lah, you nak, kalau you berminat dalam benda-benda mengenai data science, you invest, pergi belajar dalam benda dalam data science tu, cari ilmu sebanyak mungkin, kan? Saya rasa saya lebih dekat situ. Kita kena praktikal daripada awal, kita kena open, kemudian kita buat reflection, dan kita start narrow down kita punya option, macam tu. So soalan yang ketiga daripada Encik Nasanuddin. So Encik Nasa sekarang ni dia minta pandangan lah Tuan Haji mengenai teknologi berbentuk people centric seperti yang diasaskan di Kenya M-Pasa. Tak tahu apa bentuk teknologi yang berpotensi untuk kita ketengahkan di Malaysia. Okey, teknologi yang people centric, ya. Teknologi yang people centric, bila kita cakap pasal teknologi yang people centric, kita kena faham pasal keperluan orang lah, ya. Jadi bila kita cakap pasal keperluan orang ni, mungkin pelbagai, mungkin sebab orang-orang di tempat yang berlainan memerlukan benda-benda yang berlainan, ya. Jadi contohnya kalau kita kata pasal Disfintech ni tadi, kalau kita kata mungkin kita nak cater for market yang orang kata underserved or unserved di remote area contohnya, ya. Jadi kita kena ada innovation yang bersesuaian dengan orang dekat situ, yang mungkin dia susah nak nak keluar ke mana-mana, jadi dia perlu menggunakan transaksi mungkin yang berkolaborasi dengan retail outlet yang mungkin ada dekat area tu. Salah satu contohnya mungkin petrol pump, kan. Mungkin kita buat bank di petrol pump, kan. Mungkin orang tu sebab kalau rasanya petrol pump ni dah masuk ke kampung-kampung, sebab itu adalah benda asas, kan. Sebab itulah kalau kita tengok contoh macam BSN, kan, dia ada yang agent banking tu, kan. Agent banking tu kan dia guna retail outlet yang kecil-kecil, kedai-kedai runcit kampung pun boleh buat bayar bil dan sebagainya. Ini adalah EB tak ada. Jadi ini adalah contoh, sebab saya tak ada satu jawapan yang orang kata menyeluruh untuk Tuan Haji Nasa, sebab kita kena tengok keperluan, dan keperluan itu bergantung kepada lokaliti orang tu, age group orang tu mungkin. Satu benda yang kita kena faham yang menjadi trend hari ini adalah satu konsep yang kita panggil embedded finance, ya. Kita kena faham. Embedded finance ni adalah konsep di mana finance itu berlaku. Contohnya katakan kalau macam kita sekarang ni banyak beli barang online, kan? Jadi online platform macam Shopee contohnya, okay? Kita kena ada embedded finance tu dalam Shopee itu sendiri. Maksudnya bila kita nak beli barang dari Shopee, kita tak perlu keluar daripada Shopee untuk buat bayaran, ya. Daripada Shopee itu sendiri, kita boleh terus linkkan kepada payment. Betul? So kalau orang yang biasa buat online shopping, dia faham benda ni. Kemudian konsep ni bukan setakat payment.
sebab orang-orang yang menggunakan online shopping ni, apa lagi keperluan dia? Keperluan dia mungkin financing. Dia perlu beli sesuatu tapi dia tak ada duit, ya. Dia perlu ambil financing. Jadi adalah timbul konsep-konsep macam BNPL, buy now pay later, kan? So buy now pay later tu mungkin bukan Shopee yang offer, mungkin Shopee offer in partnership dengan financing provider. Tapi untuk orang tu apply benda ni, janganlah suruh orang tu keluar daripada Shopee. Within Shopee tu sendiri, you dah boleh trigger application untuk buy now pay later, you dapat credit facility, you dapat financing. Dan bila financing you approve, boleh terus beli benda tu. Ya. Jadi sekarang ni kita punya finance dah menjurus ke arah tu, ke arah kita panggil embedded finance. Ini adalah people centric, another example of consumer centric untuk Tuan Haji Nasar juga, ya. Ini adalah konsep-konsep yang later. Mungkin saya setakat tu dulu saya jawab. Soalan daripada Puan Zuraidah Muhyiddin. Untuk program diploma in Islamic Banking and Finance, adakah perlu ditawarkan kursus berkaitan fintech? Saya rasa macam saya cakap tadi, sebab kita kena hidup di zaman kita, jadi mungkin perlu ada sekurang-kurangnya kursus pengenalan. Betul. Mungkin satu subjek, ya, Fintech 101, Islamic Fintech 101, sekurang-kurangnya explain apa itu konsep Islamic Fintech, apa itu inovasi-inovasi dalam Islamic Fintech, sekurang-kurangnya. Saya rasa perlu. Betul. Betul. Ya. So basic tu insya-Allah mesti ada lah, ya. Last kali, tadi Haji Osman ada sebut pasal digital banking license. Dan salah satu target market digital banks adalah underserved communities. Boleh tak Tuan Haji share sedikit apa antara functional plan yang applicants digital banking license propose untuk luaskan capaian kepada mereka yang kurang literate tentang financial technology? Okey, ini soalan yang sangat baik ni. Sebab kalau kita tengok daripada licensing framework, ya, licensing framework daripada bank negara tu, dia bagi a few guideline, ya. Dia bagi few guideline untuk this applicant digital bank ni. Dia punya mandate memang objektif dia adalah untuk capture underserved and unserved market. Maksudnya orang yang sekarang ni masih kurang berpeluang atau tidak berpeluang mendapatkan facility finance. Okay, itu mandate. Kemudian dibagi pula condition. Tak boleh ada cawangan, tak boleh ada cabang-cabang. Di Indonesia dia panggil cabang. Sini kita panggil cawangan. Tak boleh ada cawangan. Tapi boleh ada head office. Boleh ada head office. Hanya physical cuma perlu ada head office saja. Kalau ada perlu interaction dengan customer, perlu menggunakan head office, kan? Tapi digital bank ni dia boleh bekerjasama dengan ATM network dan juga boleh bekerjasama dengan traditional bank dalam menggunakan facility network yang ada. Maksudnya digital bank ni dia boleh bekerjasama dengan bank Islam contohnya. Dia boleh sign agreement dengan bank Islam untuk digital bank ni gunakan ATM bank Islam, cash deposit machine bank Islam, check deposit machine bank Islam. Okay? Itu adalah kebenaran yang dia bagi. Seterusnya dia kata digital bank ni dia boleh bekerjasama dengan agents. Sebagai contoh yang BSN tadi tu. Dia boleh bekerjasama dengan agent untuk berinteraksi kalau perlukan untuk buat cash transaction ke menggunakan agent. Jadi contoh-contoh macam saya cakap tadi itulah, boleh gunakan retail outlet kan, boleh bekerjasama dengan 7-Eleven mungkin, boleh bekerjasama dengan petrol station mungkin, ya. Jadi itu adalah guideline. Jadi dalam licensing requirement tu, sekarang ni 29 company dah submit application. Setiap company tu, bank negara ni ada satu institusi yang sangat pandai. Dia minta applicant ni cadangkan kepada dalam proposal dia, apakah dia punya strategi untuk provide this business to serve that market, menggunakan facility-facility ni ada. Jadi 29 company ni dalam cadangan masing-masing, dia kenalah kreatif. Tengoklah nanti model siapa yang paling viable, dapatlah orang tu license. Kan? Jadi that is what is happening sekarang ni. Benda tu yang sedang berlaku. Tapi bagi saya lah kan, bagi saya, back to my own opinion. Saya
saya lebih suka berada di orang kata di ground ya, kaki berpijak di bumi nyata ya. Kalau dah kita kata kita ni tadi nak mandate kita nak serve underserved ya, dan juga unserved and underserved. Jadi kita dah tahu dah demografik market kita macam mana. Satunya, besar kemungkinan orang ni di remote area. Betul? Maksudnya duduk di pendalaman kan. Kalau tidak dia mudahlah nak akses. Dia mungkin ada duit tapi dia duduk di pendalaman. Itu underserved, unserved. Satu demografik. Kemudiannya, you mungkin duduk tengah-tengah bandar tapi you tak ada akses. Kenapa? Sebab you tak ada duit. Betul tak? Okay, sebab you tak ada duit. You tak ada duit. Bila you tak ada duit, traditional bank takkan pandang orang tak ada duit. Sebab kalau you nak buka account pun, dia tanya you, mana bukti duit you datang daripada mana? Kan? Belum lagi nak ambil financing. Kalau you nak ambil financing, you kena bukti pula proof of income, you boleh bayar you punya financing. Kan? Okay, itu. Kemudian kita ada juga segmen mungkin orang yang di bandar atau sebagainya, tapi dia tak ada proof of income. Dia duit banyak. Kan? Tapi dia tak ada proof of income. Kan? Okay. Jadi bagi saya, solutionnya is not one size fit all solution. Solutionnya berbeza untuk different market segment. Ya. Sebagai contoh, untuk bagi financing kepada orang-orang ni, kalau kita tahu yang kita punya market ni adalah orang yang tak ada proof of income, ya. Kalau sekarang ni credit scoring dalam bank, macam mana dia nak approve financing, dia menggunakan orang tu punya data sebelum ni, CRIS dan sebagainya. Kalau dia menggunakan scale yang sama, sampai bila orang ni tak akan dapat access financing, betul? Sebab orang ni tak ada bukti income dan sebagainya. Jadi dia perlulah alternative credit scoring. Mungkin dia perlu menggunakan artificial intelligence, tengok orang tu punya behavior, pergi dekat social media orang tu, contohnya. Kan, kena faham orang ni religious ke? Kalau orang ni religious, mungkin orang ni kalau dia buat pinjaman mungkin dia akan bayar sebab dia takut bila dia mati nanti masuk neraka. Contoh. Contoh kan. Wow, bagus. Jadi itu salah satu. Kita kena tengok lagi benda-benda lain kan. Kita kena tengok minat orang ni pula. Okay. Kita kena tengok minat orang ni. Adakah orang ni berminat benda-benda yang macam contohnya luxury kan. Daripada situ kita boleh mungkin tengok dia punya spending behavior contohnya kan. The point here is dia kena ada alternative method. Tak boleh guna the traditional method untuk nak serve the unserved market. Untuk nak provide service to the unserved market. Itu jawapan saya. Saya rasa yang lebih besar lah. Sebab saya tak nak bagi satu jawapan yang benda ni saja. Kita kena faham reality. Yeah. So the beauty about this digital banking ni is for macam like nak to serve underserved dengan unserved market. You tak boleh one size fits all tak boleh semua. Okay. Tapi dia bukan macam traditional banking. Dia memang kena tengok geografi, tempat lokasi orang yang sekarang yang pemerlukan, and baru you boleh alter. So itu yang one thing about bila kita cakap pasal Islamic fintech, benda ni memang actually luas. Luas sangat. Tak macam the typical traditional banking. Luas sangat. Yeah. So itu yang opportunity untuk setiap players tu memang ada insyaAllah. Yeah. So saya harap soalan ni jawapan yang diberikan dan dapat menjawab soalan yang diberikan yang ditujukan. So nak minta Josman bagi ada kata-kata ikhmah 2 minit kata ikhmah sebelum kami what do you call that, close this session. Okay. Terima kasih. Pertama sekali terima kasih sangat-sangat bagi saya peluang berkongsi ini. Kata-kata hikmah mungkin ya. Pertama sekali kalau kita nak buat sesuatu tu, kita jangan limitkan kita punya orang kata fokus tu ya kepada satu benda yang kecil ya. Kita kena sentiasa orang kata pandang luas kan. Okey, saya nak share satu benda yang bos saya yang bukan orang Islam ya. Dalam kita punya management paper, apa dia maksud dekat situ Mr. Goh Haji Razli ya.
God favors people who are prepared. That's what he said. Okay, God favors people who are prepared. Maksudnya Tuhan suka kepada orang-orang yang sentiasa bersedia. Ya, apa tu maksudnya? Maksudnya kan kita kena sentiasa bersedia. Sebab tu saya cakap tadi, kita kena ikut peredaran zaman, kita kena sediakan diri kita untuk future. Ya, macam saya bagi contoh tadi, kalau you bercita-cita nak jadi teller bank, you tahu bank cawangan dah makin banyak nak tutup, so something wrong with that cita-cita, so you kena ubah cita-cita you. Jadi you kena ikut peredaran zaman, you kena sediakan diri you untuk keperluan sesuai zaman, ya, sesuai zaman. Jadi itu benda yang penting, dan kita kena sentiasa usaha untuk improve diri kita, itu penting. Dan salah satu benda yang juga bagi saya sangat penting, kalau ada peluang, kongsi ilmu. Sebab bila kita kongsi ilmu, pengalaman saya, bila kita bercerita, bila kita menerangkan sesuatu, kefahaman kita sendiri akan bertambah sebenarnya. Ya, jadi kongsi ilmu. Cari peluang kongsi ilmu. Kalau kita minat menulis, mungkin kita buat artikel, ya. Kita peluang, kalau dulu nak kena tunggu ada peluang nak publish kat newspaper. Sekarang ni you boleh post dekat your own blog, you boleh buat dekat macam-macam, ada peluang. Kongsikan ilmu. Ini adalah beberapa, saya rasa cukuplah kot. Itu antaranya. Hidup di zaman kita, sediakan diri kita untuk keperluan sesuai zaman, dan jangan kedekut nak berkongsi ilmu. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Osman, adinda saya. Jadi dengan itu saya serahkan kembali kepada Puan Baizura untuk secara penutup lah. Silakan Puan Baizura. So terima kasih Haji Razli, Encik Osman kerana menghadiri sesi ini. Kepada semua participants, alhamdulillah sangat tengok the support that you guys kasih kepada Masraf Academy, dan juga support kepada kasih kepada Encik Osman dan also Haji Razli. Yeah. So sila ikuti LinkedIn kami, Masraf Academy, dan any soalan boleh email ke saya. I think WhatsApp lah senang. So that's all. Please take care, stay safe semua orang, dan kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.